Alright, Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat datang ke Power Pack LinkedIn Mastery. Sebelum kita bermula, saya nak mengucapkan tahniah kepada anda kerana mengambil satu langkah untuk belajar kan. Bukan saja you all akan dah invest duit, akan invest masa kan, untuk belajar mungkin benda baru atau mungkin dah pernah guna LinkedIn tapi mungkin nak masterkan lagi. So tahniah. Sebab apa, walaupun kita tahu LinkedIn ni satu platform yang lama, tak ramai orang yang pilih untuk nak master platform ni, So dalam video introduction ni saya nak berkongsi sedikit tentang kenapa kita nak pakai LinkedIn, kenapa kita nak pakai LinkedIn sekarang, eh. Jadi saya just nak ambil masa sikit untuk acknowledge you all yang ada dalam group ni kan. Dan insyaAllah kita akan berjumpa live. I look forward to also meet some of you during the live session, di mana korang boleh tanya soalan kan. Kalau ada apa-apa part yang mungkin saya tak sempat cover atau saya termiss, kalau you all nak tahu, you all boleh tanyalah so tanya je dalam ruangan komen. Saya akan kumpul dan akan jawab soalan tu during kita punya live session. Okay, so tanpa membuang masa, saya nak perkenalkan apa yang ada dalam Power Pack LinkedIn Master ini. Okay, so agenda dia untuk Facebook group ni yang korang dah join, yang korang dah invest duit, yang korang akan invest masa untuk go through dan either start your LinkedIn ataupun mungkin perbaiki dan mantapkan lagi you all punya understanding and penggunaan LinkedIn, platform LinkedIn lah. So beberapa perkara yang kita akan cover dalam program ni, kenapa LinkedIn, kenapa nak start sekarang, macam mana kita nak mulakan, dan ada 4 growth factor yang saya akan cover dalam program ni. Okay. So sekarang kalau kita tengok social media platform lah, mungkin ini yang sangat familiar dengan ramai orang, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, yang dah lama sikit, kemudian ada Snapchat dan macam-macam lagi yang makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. So kita tahu social media platform ni adalah satu platform yang sentiasa akan ada. Bukan kata dah ada yang ni semua, tak ada lagi orang create platform, ada je lagi kan. In fact sekarang ni yang orang tengah sangat gila kan adalah platform TikTok lah, yang banyak memberi impact kepada platform-platform lain. Contoh dengan adanya short videos dekat TikTok ni, kita tengok Facebook pun dah lebih ke arah video, kemudian Instagram dah ada Reels, YouTube pun dah ada Shorts. Jadi kita boleh nampak impact yang diberikan daripada TikTok kepada platform-platform lain ni. Tapi kenapa nak cerita pasal LinkedIn? Kenapa nak cerita pasal LinkedIn? Sebab kebanyakan orang, biasanya kita nampak apa yang tengah trending, apa yang tengah trending, dan biasalah bila trending tu semua orang duk bercerita pasal platform tu apa semua kan. Jadi banyak terlepas pandang platform LinkedIn ni. Jadi untuk kita mulakan sesi ni, so saya nak share sikit latar belakang tentang platform LinkedIn. Okay. So ini ada beberapa main karakter dekat LinkedIn ni yang kebanyakan orang kalau dia dah guna LinkedIn dia akan kenal lah, antara orang-orang lama dan orang-orang baru. Okay, so LinkedIn was founded in 2003, 1 year before Facebook, 1 year before Facebook. So sekarang kita tengok dia dah ada 700 juta members, tak sebanyak Facebook and obviously tak sebanyak TikTok,
Tapi ada 50 juta company yang gunakan platform LinkedIn. Nanti dalam presentation atau video-video yang lain, kita akan tengok sedikit beberapa company yang ada page dia dekat LinkedIn, ya. So it's available in 24 languages, 24 language. Dan diorang ada di 200 negara, 200 negara. Demografik dia lebih kurang sama, wanita dan lelaki, dan pada masa sekarang ianya masih dikategorikan sebagai network profesional yang terbesar di dunia, terbesar di dunia. Jadi tadi kita tengok social media platform yang lain-lain apa semua kan. Kebanyakannya social media platform dimulakan dengan tujuan untuk sosial lah, untuk sosial. Tapi berbeza dengan LinkedIn, berbeza dengan LinkedIn. LinkedIn ni dia mula-mula start dulu sebagai satu platform untuk recruitment. Maksudnya untuk orang cari kerja, jadi apa yang berlaku, kita letakkan kita punya resume, letakkan kita punya resume dekat platform LinkedIn ni. Jadi ada orang yang nak cari kerja, dia letak resume. Ada company-company yang register sebab dia nak cari candidate, nak cari talent. Itu cara dia bermula. Lebih kurang macam kalau kat Malaysia ni macam job street lah, job street, tempat kita letak resume untuk cari kerja. Dan kebanyakan orang buka akaun LinkedIn ni untuk tujuan yang sama juga, untuk dia nak cari kerja. Jadi itu cara dia bermula. Tapi saya ada satu soalan. Sebab kita gunakan platform ni untuk cari kerja, secara tak langsung platform ni jadi bagus. Sebab apa? Kalau kita nak cari kerja, bayangkan kita nak cari kerja. Kalau kita nak letak resume online untuk kita nak cari peluang, nak cari kerja kan, adakah kita akan letak maklumat dalam resume kita tu maklumat yang betul atau maklumat yang tak betul? Chances are kita akan letak maklumat yang betul lah, kan, sebab kita nak cari kerja. Sebab kita nak orang apa atau company tu tengok kita punya resume dan bagi kita peluang, bagi kita interview. Jadi chances maklumat yang kita bagi tu atau maklumat yang orang ramai bagi tu adalah maklumat yang tepat. Dan sebab itu juga diorang dapat kumpul data-data yang lebih baik. Lebih baik, lebih tepat. Kalau kita tengok banyak social media platform, kita tengok banyak dia punya akaun tu bukan akaun yang betul. Banyak orang gunakan untuk sosial. Ada juga yang buka akaun ni untuk tujuan-tujuan lain lah. Nak stalk kawan-kawan dia, nak tengok kawan-kawan dia. Ataupun untuk tujuan-tujuan yang lebih tak best lah. Korang tahulah, nak scam, nak kenakan orang apa semua kan. So kita tak nak cerita yang tu sangat. Tapi kita boleh nampak disebabkan LinkedIn start sebagai satu platform untuk letak resume, secara langsung ah, dia menjadi satu platform yang ada data yang sangat bersih lah. Kita panggil clean data. So apa yang berlaku sebelum kita pergi, so yang dalam gambar ni Jeff Winner adalah CEO di ketika um, apa not the first CEO. Reid Hoffman was the founder and became chairman. Lepas tu Jeff Winner CEO. Sekarang dah ada CEO baru, sekarang dah ada CEO baru setelah ada perkara yang berlaku. Satya ni kalau korang kenal adalah CEO Microsoft, CEO Microsoft yang sebelum ni. Currently pun ada CEO baru juga. Okey. Ini berlaku beberapa tahun yang sudahlah, beberapa tahun yang sudah. So apa yang sebenarnya berlaku? Ni dia. 2016 Microsoft beli LinkedIn untuk 26.2 bilion. Kalau sebut 26 bilion ni macam kadang-kadang kita kat Malaysia ni kita terfikir benda-benda lain. Tapi tak ada. Kita tak cakap pasal benda-benda lain. The biggest cash deal in 2016, Microsoft beli LinkedIn. Now kita tahu Microsoft ni satu company yang besar kan. Bill Gates founded the company dan dia bukan company biasa-biasa lah. Bukan company biasa-biasa. Jadi kita tanya soalan ni. Kalau Microsoft nak beli company, apa-apa company pun, adakah dia akan check dulu company ni? Mesti check dulu kan. Adakah company ni bagus? Adakah company ni ada potensi? Okay. Adakah company ini boleh diintegratekan dengan
business model Microsoft. Okay? Kalau jawapan tu semua boleh, tik tik tik, then mungkin ini satu peluang untuk Microsoft, kan? Untuk nak invest atau nak acquire atau nak develop apa company. Dan the fact that Microsoft beli LinkedIn pada harga yang macam ni, maksudnya mungkin ada sesuatu yang kita rakyat biasa tak tahu, right? That's why saya selalu cakap dengan usahawan, research ni penting. Dalam kita nak buat business, 80% of kita punya sukses, kejayaan kita bergantung kepada research. Dan berapa banyak research kita kena buat? Preparation and research ni 80%. 20% kita punya action and execution. Banyak saya jumpa usahawan, dia nak buat business, dia nak start something. Sebab apa? Sebab dia tengok kawan dia buat. Dia tengok orang lain buat. Dia buat. I'm Zairi Shakur. Okay, sorry. Tiba-tiba ada call pula. Tak apa, nanti kita call dia balik. Dan time recording ni patut lain kali saya kena off telefon lah. Okay? Tapi tak apa, kita nak teruskan juga. So, kalau kita tengok Reid Hoffman ni sebelum dia start LinkedIn, dia dengan satu group yang kita atau dipanggil PayPal Mafia. PayPal Mafia. Masa dia orang start PayPal, lepas tu dia orang jual PayPal, dia orang satu group ni dah dapat duit kan sebagai founder apa semua, tak tahu apa nak buat. Dia orang macam pergi office tu macam gangster jugalah kan. So dikenali sebagai PayPal Mafia. So kemudian dia orang keluar daripada PayPal dan start bisnes-bisnes lain, startup lain. So kita tahu dekat US ni memang trend dia, founder-founders ni dia akan start, dia akan jual, dia akan spin off company tu dan dia akan start another company lah. So dekat sini Reid Hoffman start LinkedIn. So kita tengok kawan-kawan dia ramai yang start YouTube. Kita tengok juga salah seorang kawan dia, Elon Musk, buat Tesla dengan SpaceX. Dan seorang lagi kawan dia buat VC, Sequoia Capital dengan Peter Thiel, antara orang-orang ternama lah dekat Silicon Valley ni. Silicon Valley ada yang jadi investor, ada yang start lagi satu company apa semua. Jadi kita nampak kat sini, kita mungkin korang pernah dengar pepatah ni lah, your network is your net worth. Jadi kita boleh nampak kat sini, kita gambarkan yang diorang ni network dia memang power lah. Memang power. Jadi ini juga satu peluang dekat LinkedIn. So tadi kita tengok data yang bersih, kan? Dan kita tengok mindset Reid Hoffman ni, network pada dia penting. Jadi itu juga cara dia buat platform LinkedIn ni supaya kita ada peluang untuk bernetworking dengan usahawan-usahawan lain, dengan company-company di luar sana lah. Jadi ini beberapa ciri yang kita nak nampak daripada platform yang dia buat. So tempat orang cari kerja, tempat company nak cari talent, tempat kita untuk buat networking. Okay, so 3. Satu lagi. So bila kita nak start platform ni, especially company atau business, dia akan tengok in terms of security and in terms of trustworthiness. Boleh percaya ke platform ni kan? Boleh ke pakai? Boleh ke kita nak jual produk? Ada ke orang nak beli? Macam mana security dia pula? So kalau based on this, Business Insider, ni bukan saya punya cakap ini bukan LinkedIn juga, published by Business Insider. Okay, it's a digital publication yang buat research and all that lah pasal company-company kat luar sana. So dia orang LinkedIn, dia orang rank LinkedIn as the most trusted platform. Okay, sejak 2017 sampai 2020. Saya belum ada data 2021 and insyaAllah mungkin hujung tahun ni kita boleh tengok. Kalau ada insyaAllah saya akan post dalam group ni jugalah. Okay. So businesses trust the platform. Sebab tu nanti bila kita tengok video lain, bila kita tengok company-company yang ada dekat platform LinkedIn ni, saya mula-mula pun terkejut lah tengok company-company yang ada dekat platform LinkedIn ni macam wow, tak pernah perasan. Tak pernah perasan. Sebab apa tak perasan? Sebab kita tak guna. Kan?
Jadi company, percayakan platform, LinkedIn. Okay. So kita tengok lagi satu, the trust report punya scorecard ni. So macam mana dia kategorikan. So beberapa kategori yang di-highlight kat sini, satu is security, dia pentingkan, security. So kenapa security penting? Sebab dia nak pastikan yang platform tu selamat untuk company dan juga untuk, dia punya audience lah, dia punya users. Dan dia nak tengok, legit tak legit ni akaun-akaun yang dia buka ni. Kalau cerita legit ni macam-macam lah kita boleh cerita kan. Tapi kita boleh tengok kat sini, legit nombor satu, kita boleh tengok platform-platform lain, nombor tiga, nombor empat, 9 pun ada, legit tak legit dia. Jadi dari sini kita boleh, buat pilihan yang, berdasarkan data lah, informed decision, Sebab kita sebagai usahawan, kita nak buat informed decision. Kita nak pakai platform, ya, mungkin kita boleh pakai semua platform, tapi kita nak tahu platform mana bagus untuk apa, eh. So kat sini kita tengok, LinkedIn juga nombor satu, when it comes to the trust, scorecard, okey. So kalau kita tengok members LinkedIn, lebih kurang 700 juta, I think dah dekat 800 juta sekarang, ada di 200, negara. So ini kita boleh tengok dia punya pecahan dekat negara-negara yang ada, dan kita tengok Malaysia lebih kurang sekarang 5 juta. Masa saya start LinkedIn ni 2018, lebih kurang ada 3 juta masa tu. Okey. So cepat jugalah dia naik. Dan saya percaya LinkedIn ni satu platform yang dia akan berterusan naik, Dia mungkin, tak naik mendadak, macam platform-platform lain, tapi dia slow and steady memang increasing, memang increasing sebab company makin banyak, nak cari staff makin meluas, makin memilih, lepas tu ada universiti yang masuk, private school yang akan masuk, NGO pun dah banyak kan. So kita tengok LinkedIn ni sikit-sikit dia memang kita boleh nampak dia punya growth, consistently over the years. So apa maksudnya untuk kita? Apa maksudnya untuk kita? So ini ada beberapa statistik lagi, yang saya ambil dekat internet lah, So kita boleh tengok, statistik-statistik yang diorang buat ni. So kalau contohnya yang kita ambil yang ni, 93% of B2B marketers consider LinkedIn to be most effective for lead generation. So that means kalau untuk B2B punya segment, B2B marketers ni dia cakap 93% efektif untuk lead generation, untuk cari leads. Kemudian, yang atas tu 51% acquired a B2C customer through LinkedIn. So that means half of the companies dekat LinkedIn tu cakap yang dia dapat B2C customer pun melalui LinkedIn juga. Okay. Dan alhamdulillah selama, pengalaman saya sejak 2018 guna LinkedIn, memang terbukti yang LinkedIn ni kita boleh dapat customer, both B2B dan juga B2C. So katalah kalau kita ambil, data tadi, dekat Malaysia ada lebih kurang 5 juta, pengguna. Tapi kita ambil account lah, 5 juta account. Katalah kalau 50% yang aktif ni, maybe about 2.5 million je lah, kan. Tapi kita tak nak ambil 10% lah, kalau kita ambil konteks di Malaysia, mungkin 10% aktif. Mungkin 10% aktif, okay. Tapi 10% aktif is 250,000, kan. Cukup tak prospek untuk kita kalau ada 250,000 yang aktif? Kita bukan nak semua, number tu, tapi katalah 10%. 10% are active users. And katalah 1% creators, 25,000. Maksudnya apa? Satu, kita ada peluang orang yang serius, berada kat LinkedIn ni untuk jadi prospek kita. Ramai kot, 250,000. Dan juga kalau kita nak jadi content creator, dekat sini, tempat yang masih tak ramai orang yang create content. Sebab tu kalau sekarang, kalau you all pakai, platform LinkedIn ni, kalau korang guna kan, korang akan tengok, balik-balik muka muka tu yang muka yang sama juga yang create content. Sebab apa? Sebab tak ramai. Tengah tak ramai yang buat content. Sebab apa? Mungkin ramai yang masih buat di Facebook, mungkin ramai yang tengah explore TikTok.
Jadi kita nak kena, nanti video lain kita akan cerita juga tentang content creation, macam mana supaya kita tak fall into the trap of content creating, terjerat dengan content creation ni. So apa sebenarnya kita kena fokus when it comes to um, growing our business lah, growing our business. Unless kalau korang yang nak jadi content creator saja, untuk monetize daripada platform, itu mungkin game lain lah. Tapi kalau saya cerita dalam konteks sebagai seorang usahawan atau business, dia nak dapatkan customer apa semua, so itu lebih, itu kita punya fokus when it comes to LinkedIn, untuk dapatkan customer, untuk kembangkan kita punya business. Okay, so itu beberapa perspektif, ya. Dan juga kita tengok the buyer's journey, maksudnya cara pelanggan buat keputusan untuk dia beli daripada kita. Eh. Sekarang ni kita tengok, kalau dulu B2B ni mungkin kita pergi kat office, kita present, mungkin kita kena present dengan dia punya HR, mungkin kita pun kena present dengan dia punya finance department, kemudian mungkin dia orang present dekat CEO. Okey. So selalunya kita akan present dekat satu atau dua orang. Tapi sekarang ni kita tengok orang yang buat decision ni, dia dah lebih ramai. Sebab apa? Sebab sekarang ni orang boleh buat research. Okay. So 75% um, dia punya keputusan tu atau maklumat tu dia dapat daripada social media. Kan? Contohnya lah, kalau kita pergi buat presentation sekarang, kita buat presentation kat satu satu company, sebelum kita pergi, kan, masa kita hantar proposal melalui email ke apa semua, dia dah tengok dah. Dia, kita letak website ke, kita letak kita punya company ni apa semua, dia dah buat research dah, dia buat research. Kemudian dia dengan team dia dah discuss dah, kan, dia orang dah discuss dah, dia dah jumpa, kalau berkenaan dengan finance, finance lah, operation, operation lah, tapi dia orang dah bincang. Mungkin dia orang dah bawa kepada CEO, dah meeting apa semua, ni ada proposal satu, kita nak tak explore. Tapi dia dah check dah, dia dah check dah. Sebab tu kita tengok sekarang 90% decision maker say they never respond to cold outreach. Maksudnya apa? Tak ada lagi macam dulu. Zaman-zaman 20 tahun dulu di mana kita buat presentation, dia tak boleh nak check. That means presentation masa tu juga dia boleh buat decision lah, nak beli ke tak nak beli. Tapi it's a macam presentation yang barulah, kita panggil macam cold punya outreach lah. Kita buat phone call, kita pergi jumpa dia. Dia tak ada masa untuk nak compare dengan company-company lain, provider-provider lain. Okay. So kita tengok the buyer's journey have changed. So kalau dari awal tadi kita tengok data in terms of recruitment, in terms of talent semakin bagus. Banyak company yang dah makin pakai LinkedIn, yang dah ada dekat atas platform LinkedIn, kan. Kemudian dia dah integrate dengan Microsoft, okey. Kemudian kita tengok penggunanya semakin ramai, okey. Company percaya platform ni, dan kita tengok the buyer's journey dah berubah. So kalau kita nak provide especially professional services lah, kita tak ceritalah, bukanlah saya generalize cakap semua bisnes boleh pakai LinkedIn atau sesuai pakai LinkedIn. Pada saya, kalau usahawan, dia patut pakai LinkedIn lah. Sama ada untuk tujuan jual produk atau jual servis atau personal branding, itu subjek lain lah. Itu tengok um, keperluan dan juga readiness tiap-tiap usahawan tu. Lain usahawan, lain benda yang dia nak ketengahkan. Okay? Tapi kita boleh tengok kat sini, the buyer's journey have changed. Okay? So, apa maksudnya untuk kita? So, kalau berdasarkan data tadi, 80% okay, mengatakan yang LinkedIn ni sesuai untuk B2B. Okay? Dan kita tengok juga 50% dari B2C. Jadi, kalau kita rasakan yang kita memang buat bisnes, dan kita nak cari peluang untuk kembangkan bisnes kita, untuk cari leads, untuk cari prospek. So saya rasakan yang LinkedIn ni satu platform yang kita patut explore lah, patut explore. So tahniah sekali lagi kerana anda decide untuk explore, kan.
Sebab tu korang ada kat sini kan, kalau tidak korang tak ada kat sini lah. Dan kita tengok kat sini, B2B punya leads ni, lead gen ni, kita tengok lagi tinggi daripada Twitter. Sekarang kita tengok kan, ramai juga orang dah mula offer services and products dekat Twitter. Lagi tinggi daripada Facebook, dan kita tahu kat Facebook memang orang jual hari-hari lah, orang jual hari-hari. Sama juga macam Google, so kita advertise kita punya produk, dan kita bagi tahu tentang kita punya company dan business menggunakan Google, Google My Business, Google Maps apa semua. Tapi kita tengok kebanyakan orang cakap kan, based on research, 80% is on LinkedIn. B2B leads come from LinkedIn. Jadi sekarang persoalannya untuk kita, okay, macam mana kita nak berada di LinkedIn supaya kita boleh create presence. Create presence. Sebab apa kena create presence? Sebab attention is everything. So kalau kita tak ada, orang tak kenal kita, kita tak boleh dapatkan attention orang, kat mana-mana platform pun samalah, tapi LinkedIn terutamanya, kita nak cerita pasal LinkedIn kan. Okay. So attention is everything. So kita nak dapat that attention. Okay. And kita punya first impression sangat penting. First impression kita sangat penting. Nanti as we go into the other videos, masa kita set up profile, saya akan touch benda ni lah. Kenapa first impression kita penting. Dan high quality is now simple. Contoh, sekarang kita tengok kalau nak buat video, smartphone pun dah cukup. Dah cukup bagus untuk kita buat video, buat konten. Kita dah ada Canva untuk buat design. Jadi banyak benda yang untuk dapatkan high quality ni dah jadi simple sekarang. Okay. Dan salah satu sebab kenapa ramai orang tak boleh convert is yang basic ni tak buat lah. Tak ada presence. Tak ada presence. So itu benda yang kita akan touch dalam video-video seterusnya. Jadi sebelum kita jumpa kat video yang lain, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama dengan saya untuk go through this program, dan juga tahniah sekali lagi kerana anda ingin mengeksplor, nak explore satu platform baru, dan insyaAllah tahun 2023 ni kita akan gunakan platform LinkedIn ni sebaiknya untuk kita dapat leads, create presence, dapat leads, dapat prospect, and grow our business. Okay, insyaAllah. Alright, kita jumpa next video. Assalamualaikum.